المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم وقال تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan tuan rumah Datuk Isham, Datin, dan juga Masya Allah Datuk Nesh, sahabat-sahabat, para ulama, para sulhak, para awliya yang bersama kita pada malam ini, Habib Abdul Rahman, Masya Allah, Fadilatul Syekh Ustaz Farhan Dai, Masya Allah, Ustaz Abdullah, sahabat-sahabat, Masya Allah yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Kita bersyukur banyak pada Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab yang sangat mulia ini. Allah SWT izinkan kita semua berhimpun di sini di atas satu tujuan yang sangat besar, iaitu perhimpunan yang kita buat semata-mata kerana kasih sayang antara kita satu sama lain kerana Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya, aku wajibkan kasih sayang aku kepada golongan-golongan yang berhimpun di satu tempat berkasih sayang semata-mata kerana Allah. Wal mutajalisina fiyya, golongan yang duduk-duduk di satu tempat semata-mata kerana Allah. Wal mutazawirina fiyya, golongan yang saling ziarah menziarahi antara satu sama lain semata-mata kerana Allah. Wal mutabadilina fiyya, golongan yang saling belanja membelanjakan antara satu sama lain semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tuan-tuan, sahabat-sahabat saudara yang rahmati oleh Allah SWT sekalian, tidak ada benda yang ada pada diri kita di saat ini melainkan semuanya nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT firman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apa saja benda yang ada pada kamu, kenderaan, pakaian, rumah tangga, anak dan isteri, sahabat-sahabat, alim ulama, ibu bapa, semua nikmat ini datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita nak bilang nikmat Allah ni begitu banyak sampai kita tak boleh nak bilang. Sebab nikmat Allah ni bermula daripada sebelum kita lahir sampai kita lahir pula, daripada kita lahir sampai mati masih lagi berkekalan setiap saat nikmat Allah pada diri kita. Lepas mati esok kita ingat habis dah nikmat Allah, dalam kubur pun ada lagi nikmat. Lepas kubur nanti di padang mahsyar sambung lagi nikmat Allah. Bahkan nanti dalam syurga buat selama-lamanya nikmat yang mana Allah Subhanahu wa taala beritahu, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Apa saja syahwat kamu lintas semuanya dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kamu order pada Allah semuanya dapat dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat Allah mana yang kita nak nafikan? Kan, daripada ujung rambut sampai ujung kaki semuanya Allah yang bagi. Dan Allah SWT di saat bagi nikmat ni kepada kita, Allah tanya juga kepada kita, Masya Allah, hadha khalqullah, ini semua ciptaan-ciptaan Allah, isteri ciptaan Allah, anak ciptaan Allah, keluarga ciptaan Allah, nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni, kamu tunjuk pada aku mana makhluk yang diciptakan oleh Tuhan selain daripada aku dalam dunia ni. Mana nikmat yang dibagi oleh Tuhan selain daripada aku. Tak ada Tuhan selain daripada Allah yang bagi kita nikmat ini. Sebab itu kesyukuran kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama kata nikmat yang Allah bagi ini ada 3 tujuan. Allah bagi kita banyak nikmat sampai tak terhitung, tak terbilang, dan kita tak akan mampu nak balas nikmat Allah dengan sujud kita, dengan Quran kita, dengan zikir kita pada Allah. Kesyukuran kita seumur hidup, ulama kata kalau bersujud sampai mati pun tak habis lagi kesyukuran kepada Allah Ta'ala. Hatta ibadat 500 tahun satu orang pun tak akan mampu untuk bayar satu nikmat mata yang Allah pinjamkan kepada dia selama umur hidup dia. Jadi sebab itu tujuan pertama Allah bagi nikmat banyak-banyak kepada kita ni supaya kita semakin hari semakin dekat dengan dia. Allah bagi ni supaya kita dekat.
Kan? Macam mana kita ada kuda, kita bagi makan kuda dengan tangan kita, insya-Allah. Ini apa ni? Sahabat saya ni masya-Allah dia owner stable kuda. Jadi dia ajar nak bagi rapat kuda ni dengan kita kena bagi makan di tangan. Jadi Allah Ta'ala nak rapat dengan kita ni tuan-tuan, nak hamba dia rapat dengan dia, Allah bagi macam-macam nikmat. Kan? Pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang kalau kita perhati, ya Allah, dalam keadaan kita banyak dosa, banyak kita lalai pada Allah, lupa pada Allah, tak berhenti-henti. Di saat kita lupa kepada dia, dia tak pernah lupa kepada kita. Jangankan kita manusia biasa, kan? Ulat dalam batu pun, kan? Satu hari Nabi Musa AS, kan? Nak dihantar berdakwah kepada Fir'aun. Waktu itu dia risau. Kambing ada dengan dia, isteri yang sedang mengandung pun ada dengan dia waktu itu. Kan? Masya Allah, dia risau. Macam mana siapa nak jaga isteri, siapa nak jaga kambing. Allah SWT perintahkan, wahai Musa AS, ketuk batu di tepi kamu itu. Ambil batu itu ketuk. Maka diketuk batu yang pertama, keluar batu yang kedua. Dalam batu yang kedua ada batu yang ketiga. Ketuk batu yang ketiga, ada seekor ulat. Yang mana Masya Allah, ulama' kata di bibirnya ada selai daun yang berwarna hijau. Nabi Musa AS ambil telinga dia dengar seakan-akan ulat tu berkata sesuatu. Masya Allah, didengar ulat tadi bertasbih memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Subhana man yarani, Maha suci Allah yang nampak saya. Makhluk lain tak nampak dah saya. Manusia tak nampak saya. Kita jalan, kita pijak semut, kita tak nampak semut tuan-tuan. Allah Ta'ala nampak ulat tadi. Wa ya'rifu makani, Allah tahu di mana sarang saya, di mana rumah saya. Wa yadhkuruni, Allah ingat saya. Wala yansani, Allah tak pernah lupa kepada saya. Kalau ulat dalam batu pun Allah tak lupa, kita makhluk yang paling Allah sayang ni Allah tak lupa. Allah bagi nikmat panjang umur pada kita supaya kita dekat dengan dia. Allah tambah lagi nikmat demi nikmat, naik pangkat. Allah tambah anak kita bertambah, Masya Allah. Allah tengok kita bagi lagi macam-macam. Khazanah Allah tak pernah habis. Maka tuan-tuan, Allah nak kita dekat dengan dia. Allah tak nak kita jauh, sebab Allah tahu kalau kita jauh dengan dia, kita akan menderita, kita akan susah. Kan? Macam mana seorang anak, Masya Allah, kalau dia jauh dengan mak dia, dia akan susah. Kan? Keluar daripada rumah je, seorang budak kecil, dia akan menangis cari mak dia. Kan? Sekejap je boleh tinggal. Dengan bapak, sekejap je bapak boleh pegang. Lepas tu dia cari mak dia juga. Begitulah makhluk dalam dunia ni. Dia carilah siapa-siapa pun dalam hidup dia, dia tak akan bahagia tanpa Allah. Dia tak akan bahagia tanpa Allah. Sebab itu Allah beritahu dalam hadis kursi, wahai hamba-Ku, in wajadtani wajadta kulla syai'. Kalau engkau dapat aku dalam hidup kamu, engkau dapat segala sesuatu. Wa in faqadtani faqadta kulla syai'. Kalau kau kehilangan Allah dalam kehidupan kamu, maka engkau kehilangan segala-galanya. Kan? Sebab apa? Hidup kita tak akan ada erti tanpa Allah. Kan? Walaupun kita ada segala-galanya di samping kita. Fir'aun ada segala-galanya, Qarun ada segala-galanya, tapi Allah tak ada bersama dengan dia. Maka Allah hinakan mereka. Sahabat-sahabat Nabi tak ada benda nak makan, nak pakai pakaian pun tak ada. Isteri-isteri Nabi dulu, Masya Allah, dicerita laporan mereka, karguzari mereka, kami ni Masya Allah, pakaian kami cuma satu helai saja. Itulah pakaian waktu suci, itulah pakaian waktu kotor kami. Tak ada almari di rumah-rumah mereka. Tetapi mereka lah insan yang paling bahagia. Rumah mereka kecil. Kalau rumah Rasulullah SAW, kalau kita nak ukur rumah tangga paling bahagia di dunia ni, rumah siapa tuan-tuan? Rumah Rasulullah SAW. Rumah Nabi begitu kecil. Ustaz Khan duduk Madinah, dia tahu bilik Nabi, hujrah Rasulullah kecil. Kalau berdiri, kepala mencecah atap. Kalau baring, kepala cecah dinding belah sini, kaki kena belah sana. Nabi nak bangun tahajud, kena tolak sikit kaki Siti Aisyah. Kan? Masya Allah, begitu sekali. Rumah tangga Nabi 2 bulan berturut-turut. Tak dimasak makanan untuk memasak. Isteri Nabi dalam kelaparan. Tapi kita tak pernah dengar kisah sahabat Nabi, sahabiah-sahabiah, mereka berlaku perceraian di antara suami isteri. Tak pernah berlaku. Tak pernah kita dengar isteri mengeluh tentang kemiskinan, tentang kelaparan. Mereka sabar. Mereka lah insan yang paling bahagia, sebab dalam hidup mereka ada Allah. Dalam hidup mereka utamakan akhirat. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu satu hari didengar Nabi dapat 6 ekor kambing. Ada orang hadiah pada Rasulullah SAW. Sebagai menantu, cakaplah pada anak perempuan, pergilah jumpa abah sikit. Kot-kot abah boleh bagi sedikit daripada daging kambing, ada 6 ekor.
memang dah tentu nak bagi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka masya-Allah, pergilah jumpa dengan bapa dia, tapi Fatimah ni pemalu, datang jumpa, akhirnya beritahu juga. Sebab apa? Suami hantar untuk dapatkan sedikit makanan daging kambing, masya-Allah. Nabi SAW diubah fikir anak perempuan dia. Sebab apa? Nabi ni sentiasa mengutamakan akhirat dalam kehidupan. Walaupun kita sekarang ni masya-Allah bila orang cerita akhirat, kita kata asyik akhirat je. Dah 3 tahun tak cerita akhirat, baru sekali dengar kita dah marah. Orang cerita akhirat je kau ni. Kan? Akhirat ni bagus. Ini akhirat di depan dia bagus, masya-Allah. Kita tak suka dengan cerita akhirat. Sedangkan itu tempat kembali kita. Dunia ni tempat yang kita nak tinggal. Akhirat ni kita kena ceritalah rumah kita esok macam mana yang kita nak. Rumah idaman kita, istana kita yang kita nak. Agak-agak kalau orang bagi tanah kita 10 kali ganda besar dunia ni, kan? Atau orang bagi satu bandar Kajang, sudahlah kat kita ni, Pekan Kajang ni tuan-tuan. Agak-agak apa perancangan kita nak buat? Ini Allah nak bagi untuk tiap-tiap orang beriman seluas 10 kali ganda syurga. Kalau kita tanam hari-hari tuan-tuan zikrullah, sekali tanam subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, tumbuh sebatang pokok dalam syurga. Kata Nabi, batangnya daripada emas, rantingnya daripada mutiara, buahnya sebesar seekor unta. Ulama kata sekali gigit buah-buahan itu ada 70 rasa yang berbeza-beza. Hari ni kita makan paling kuat dekat restoran berapa rasa Syafiq? 3 rasa kan? Itu paling handal lah. Dia tak boleh buat dah. Lain pada masam manis kan? Dengan masin, dia tak boleh buat lebih pada itu. Tetapi ulama kata masya-Allah dalam syurga ada buah 70 rasa yang berbeza-beza. Durian musangkingnya 70 rasa, apple-nya 70 rasa. Allahu akbar. Dia untuk orang yang makan siang tadi ya. Allahu akbar. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, akhirat kini kita kena ceritalah. Kan? Macam mana orang nak jadi berjaya, dia kena cerita benda yang dia nak buat, planning dia di masa akan datang. Kita nak balik akhirat, nak duduk selama-lamanya di sana. Duduk bersama dengan Rasulullah, nak duduk dengan para sahabat, dengan kekasih-kekasih Allah, kena banyak cerita akhirat. Jadi bila Nabi SAW banyak cerita akhirat kepada keluarga dia, sampai bagi keluarga Nabi ni, akhirat itulah nombor 1 sekali. Kan? Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala masak daging kambing. Alhamdulillah, bangganya adinda berkat belajar dengan kekanda. Adinda dah sedekahkan semua daging kambing pada jiran tetangga. Tinggal 2 lengan kambing saja, tinggal saja lagi. Kerana kekanda memang suka lengan kambing. Maka kata baginda sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah adinda ku sayang, sesungguhnya masya-Allah kambing kita 1 ekor telah masuk syurga, tapi 2 lengannya masih di dunia lagi. Allahu akbar. Nabi tarbiyah. Jadi Fatimah radhiyallahu ta'ala datang jumpa dengan Nabi, nak bawa dapat sedikit daging kambing. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, wahai Fatimah, baru sebentar tadi malaikat Jibril alaihissalam ajar abah beberapa kalimah yang sangat mulia, yang mana kalau kita baca doa ini pasti diperkenankan apa saja hajat kita. Doanya Allahumma ya awwalal awwalin, boleh ikut Allahumma ya awwalal awwalin, wa ya akhiral akhirin, wa ya rahimal masakin, wa ya dzal quwwatil matin, wa ya arhamar rahimin. Masya-Allah, akhirnya Siti Fatimah pun dapat doa tu balik. Tak ambil daging kambing. Kan? Masya-Allah. Kalau kita jadi suami marah dah kan. Abang hantar suruh ambil lauk sikit pun tak ambil. Kan? Tetapi masya-Allah, isteri zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali bin Abi Talib, dia beritahu, masya-Allah, berbahagianya sayangku engkau pergi untuk dunia tapi balik bawa akhirat pada kita, masya-Allah. Begitu sekali orang dulu. Satu masa tuan-tuan, satu orang sahabat bernama Abu Dahdah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Dahdah ni masya-Allah, dia ni ada kebun yang begitu besar sekali. Satu hari dia pergi ke Masjidin Nabawi, ada seorang budak muda, dia nak besarkan dia punya kebun, dia nak bagi kasih pagar. Tapi pagar dia ni sangkut dengan sebatang pokok kurma milik jiran dia, orang Ansar. Kita ingat orang Ansar ni semua bagus-bagus juga, ada juga yang jenis yang kedekut pun ada tuan-tuan. Jadi pokok tu duduk betul-betul di tengah-tengah tembok tu.
Jadi dia tak boleh nak pagar, sama ada nak pagar belah sini atau pagar belah sana. Masya Allah, akhirnya terpaksa bawa benda ni kerana tuan korma tu tak redha. Saya tak bagi, apa-apa pun tak boleh, saya tak redha. Sebatang korma saya masuk korma dalam kebun awak pun tak boleh, masuk kebun saya pun tak boleh. Masya Allah, punya tegas. Maka akhirnya tuan-tuan, Nabi SAW dibawa berita ni kepada Nabi. Nabi SAW beritahu penyelesaian dia kena ada gantilah. Siapa nak ganti? Abu Dahdah, Nabi kata, siapa yang bersedia bagi gantian kepada pokok korma ni, Masya Allah, aku jamin untuknya sebatang korma dalam syurga. Maka tiba-tiba Abu Dahdah radhiyallahu anhu beritahu, ya Rasulullah, saya sedia. Saya sedia nak tukarkan sebatang korma ni dengan, tak salah saya, berapa ratus batang korma di kebun yang lain. Ambillah kebun saya, yang penting saya dapat sebatang korma ni dan sebatang korma dalam syurga nanti. Maka Masya Allah, semua sahabat Nabi pelik. Awak sanggup tukar 600 batang korma? Ada ulama kata 600, ada kata 80 batang korma. Kan? Rasanya 600. Dalam tu ada rumah dia sekali. Dalam tu ada rumah dia sekali dengan keluarga dia sekali. Masya Allah. Dia kata tak apalah, asalkan aku dapat sebatang pokok korma dalam syurga. Sahabat Nabi ini dicerdik, kalau korma punya pokok dah ada dalam syurga, tuan korma takkan tak masuk syurga. Dia fikir macam tu. Jadi dia punya cerdik, dia punya bacaan dia, tak kira lah 600 batang korma dikorbankan supaya aku dapat sebatang korma dalam syurga. Bila korma dah ada, tuan korma akan masuk syurga. Dia pun balik ke rumah, dan dia tak masuk dah dalam kebun dia. Daripada luar dia panggil, kan, wahai Ummu Dahdah, keluarlah kita, bawa semua anak-anak keluar daripada sini. Kenapa kanda? Dia kata, kekanda dah jual kebun ini kepada orang lain. Dengan berapa harganya? Dengan nilai sebatang buah korma di dalam syurga Allah Ta'ala. Isteri dia pula cakap, berbahagialah, untunglah jualan kekanda pada hari ini. Allahu Akbar. Dahsyat dah isteri-isteri sahabat Nabi ni. Bila dah dibentuk dengan fikir akhirat, dia dah Masya Allah, apa je yang suami dia buat untuk agama, semuanya mereka redha dan mereka rela. Sebab apa? Didikan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bukan sekadar mendidik orang laki-laki dengan fikir akhirat, tetapi bahkan kanak-kanak, remaja-remaja, orang perempuan, orang tua, orang muda, bahkan orang yang tempang, macam Sayyidina Ammar bin Jamuh radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi dah kata, tuan tak payah pergi jihad sebab tuan ni uzur, OKU. Tetapi dia kata ini bukan persoalan, kan? Bukan persoalan OKU atau tidak, uzur atau tidak. Ini persoalan syurga dan neraka. Kan? Siapa tak nak masuk syurga cepat-cepat? Sebab itulah kita tengok kehidupan para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka susah, tetapi mereka adalah raja di dunia. Raja tanpa singgah sana. Kan? Allah telah muliakan para sahabat. Kenapa? Ulama puji para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam, kanatis sahabah ridwanullahi taala alaihim ajma'in, kanat hayatum li hayatid din, hidup mereka lelaki perempuan nak tengok agama ni hidup, dan mati mereka pun nak tengok agama ni hidup. Kan? Saya pergi ke Istanbul, Turki, ziarah makam Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Macam mana kita fikir daripada Madinah dia boleh kubur dia ada dekat Turki, tuan-tuan. Kan? Sayyidina Ka'ab bin Malik pun ada di Turki, tuan-tuan. Berhijrah mereka semata-mata nak tengok agama ni hidup. Kalau agama ni hidup dengan perantaraan kita kena, Masya Allah, orang nampak macam tinggalkan keluarga, tinggalkan kampung halaman kerana agama ni macam satu bentuk tidak bertanggungjawab. Tetapi hakikat sebenarnya Islam sampai ke Malaysia pada hari ini adalah kerana berkat orang dulu-dulu sanggup tinggalkan kesayangan-kesayangan mereka. Dan Allah ganti, bukan meninggalkan keluarga ni habis dah. Sebenarnya Allah ganti perhimpunan yang lebih sempurna dalam syurga Allah Ta'ala. Jadi sebab itulah hari ini Masya Allah, Allah SWT telah bagi peluang kepada kita jadi umat Rasulullah SAW. Kan? Kita semua tak akan berjaya melainkan kena ikut jejak langkah para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang laki-laki kita ikut jejak langkah para sahabat, yang perempuan kita ikut jejak langkah para sahabiah. Insan yang Allah Ta'ala telah redai. Kan? Satu orang sahabat beritahu, man kana mustannan falyastannu biman qad mata. Siapa nak mencari petunjuk dalam hidup,
maka tirulah orang yang telah mati. Fa innal hayy la tu'manu alaihimul fitnah. Orang hidup ni tak sunyi daripada ujian daripada Allah Taala. Siapakah orang yang telah mati? Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang berjaya, yang telah terselamat daripada fitnah. Kita ni belum tentu lagi fitnah akhir zaman ni kita selamat. Masya-Allah. Kanu a'maqum ilman. Sahabat Nabi ni ilmu mereka sangat dalam. Wa ariqahum afidatan. Hati mereka sangat-sangat lembut, mudah menangis sahabat Nabi. Masya-Allah. Wa aqalluhum takallufan. Mereka golongan yang paling kurang cerewet dalam urusan dunia. Ini balik ke rumah tanya isteri, ada makanan? Tak ada bang. Okey, puasa. Senang cerita tuan-tuan. Kita ni sambal belacan tak ada pun jadi isu tuan-tuan. Kenapa tak ada sambal belacan? Masya-Allah. Sebab apa? Sahabat Nabi dia bab-bab ni dia tak kisah. Yang dicerewet solat, yang dicerewet tentang aurat, yang dicerewet tentang bangun malam, yang dicerewet tentang puasa sunat. Anak-anak dididik dengan cinta Allah dan Rasul. Anak-anak dididik dengan cinta akhirat. Anak-anak mereka takut pada Allah Ta'ala. Itulah sahabat-sahabat baginda SAW, keutamaan dalam hidup mereka. Qaumun ikhtarahumullah subhanahu wa ta'ala. Mereka lah satu kaum yang Allah pilih secara langsung li suhbati Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdamping dengan Nabi. Orang yang dapat duduk dengan Nabi ni satu saat pun dia punya rohani dia terus tinggi, tak akan mampu ditandingi oleh orang belakang, walau sehebat mana pun darjah mereka, tetapi tetap tak akan dapat mampu menandingi kehebatan orang yang dapat duduk bersama dengan Nabi seketika saja. Sebab itu sahabat Nabi lah insan paling bertuah. Nabi SAW beritahu, jangan kamu mencela para sahabat aku, kerana umat akhir zaman kalau dia membelanjakan emas sebesar gunung Uhud, tak akan mampu menandingi kemuliaan para sahabat yang bersedekah satu mud, satu cupak daripada harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka dipilih oleh Allah secara langsung untuk berkawan dengan Nabi, bersahabat dengan Nabi, wa naqli dinihi ila anha'il alam, dan mereka telah dipilih oleh Allah untuk bawa agama ni dipindahkan daripada Madinah pergi ke serata alam. Dan kata sahabat tadi, masya-Allah, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala mengatakan, faqtadau bihadihim, ikutlah jejak langkah mereka. Sekarang ni kita akhir zaman nak ikut jejak langkah mereka. Hari itu masya-Allah, Maulana Syamim dalam istimak dia beritahu kita dengan para sahabat, kita masih dalam jemaah yang sama. Bukan jemaah lain. Sahabat Nabi zaman unta, kita zaman teknologi, zaman handphone. Kita kata kita tak sama dengan sahabat, sebenarnya sama. Kita masih dalam jemaah yang sama. Ibarat kata kita ni satu rombongan, satu jemaah yang besar. Kita semayang, imamnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Rasulullah ni bukan imam manusia, bukan imam jin. Imamul anbiya wal mursalin, imam kepada Nabi dan para rasul. Nabi ni imam kepada seluruh makhluk. Sayyidul Arabi wal Ajam, penghulu bagi orang Arab dan orang Ajam. Jadi kalau kita ni mengikut Rasulullah, kitalah insan yang paling bahagia sekali. Cuma bezanya masa. Sahabat Nabi ni ibarat makmum yang semayang di saf yang pertama belakang Rasulullah SAW. Mereka ikut sebiji perbuatan Nabi, tindak tanduk Nabi. Nabi rukuk, dia rukuk. Nabi sujud, dia sujud. Para tabi'in ibarat makmum saf kedua. Para tabi'in ibarat makmum saf ketiga. Kita lahir tahun 1500-1400 lebih ni ibarat makmum di saf yang ke-14, saf yang ke-15. Kalau kita yang lahir di belakang ni, kita kata kita ni hidup zaman moden ni, tak semua nak ikut Nabi. Patutnya kita ni masya-Allah kena ikutlah juga. Kehidupan yang selain daripada cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan ulama kata putus mutaba'ah, putus ittiba'. Bila makmum buat kerja lain, imam buat kerja lain, imam rukuk, dia tak rukuk, imam sujud, dia tak sujud, maka akhirnya batal ittiba', batal pengikutan. Akhirnya kita dikhawatir tak dibangkitkan dalam jemaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Sebab itulah hari ini masya-Allah kita sama-sama bermuzakarah, berbincang, kan kehidupan kita pun dunia dan nak kiamat dah tuan-tuan. Apa yang kita nak cari sangat, kan? Nabi SAW beritahu, bu'ithu ana was-sa'atu kahatain.
Aku diutuskan sebagai rasul dengan kiamat sedekat jari telunjuk dengan jari tengah ni. Jadi orang cerdik tuan-tuan, kalau benda dah nak hancur, nak buat benda lagi dekat situ, kan? Rumah dah nak roboh dah, nak buat apa lagi, kan? Kita cari tempat yang darul qarar, negeri yang kekal abadi, itu akhirat. Nak buat 10 biji istana pun buat, kan? Nak buat apa pun istana. Nabi kata sembahyang 12 rakaat sembahyang sunat. Hari-hari Allah binakan sebuah istana dalam syurga. Buat satu istana di negeri Pahang, satu istana di Selangor, satu istana di Johor. Hari-hari sembahyang sunat 12 rakaat, Allah binakan sebuah istana. Buat masjid banyak-banyak. Man bana lillahi baitan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa buat rumah Allah di dunia, Allah buat istana, masya-Allah. Istana di akhirat tajri min tahtil anhar, mengalir di bawah lantai rumah kita ni sungai-sungai, bukan satu anak sungai. Sungai susu, sungai madu, sungai arak, sungai air biasa. Dinding rumah kita ni permata di dalam permata. Labidatun min dahab, Nabi kata seketul batu dinding rumah kita daripada emas. Walabidatun min fiddatin bayda, seketul batu yang kedua daripada perak yang warna putih. Walabidatun min zabarjadin khadra, permata yang ketiga daripada permata zabarjad yang berwarna hijau. Walabinatun min yaqutatin hamra, seketul batu yang keempat permata delima yang berwarna merah. Wa milatwa al-misk, simennya adalah daripada kasturi, kan? Dinding kasturi, badan kita pun kasturi, isteri kita pun daripada kasturi, daripada kafur, daripada za'faran dalam syurga esok. Ini semua benda yang Allah Ta'ala simpan. Sebab itu Allah minta fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun. Tak ada siapa pun yang tahu sekarang ni apa nikmat, apa bentuk nikmat yang sedang Allah sembunyikan untuk kita dalam syurga, yang mana seandainya Allah buka sikit saja, Allah buka sekarang sikit saja pemandangan, masya-Allah, kan? Sebagaimana Nabi SAW beritahu, lau anna nisa'an min ahli jannati, kalau ada mana-mana isteri kita dalam syurga, kan, ittala'at ala wajhil ardi, menjengukkan wajah mereka ke dunia ni, la adaat ma bainas samai wal ard, dan saya akan terang antara langit dengan bumi dengan cahaya yang ada di wajah bidadari dalam syurga, masya-Allah. Jadi ini semua benda yang kita tak boleh nak faham dengan akal kita. Sebab itulah hari ini Allah bagi kita 60-70 tahun lagi masa, kan? Masing-masing kita kebanyakannya dah 40 tahun ke atas, Datuk, kan? Ada yang dah 50, ada kita cakap 4 series, ada 5 series, ada 6 series, ada 7 series, kan? Kita ni macam kereta BM lah, masya-Allah, ada series-seriesnya. Tetapi hakikat sebenarnya bukan kebanggaan pada series, tapi apa dalam sepanjang 60-70 tahun ini, apalah pengorbanan yang telah kita buat untuk agama, apa yang kita nak bawa balik berjumpa dengan Allah, apa persiapan kita, solat kita, Quran kita, kan? Apa yang kita nak persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Nabi SAW bersabda, innama hiya a'malukum uhsiha, hanya amalan kamu yang aku nak tengok, aku tak tengok benda lain, kan? Masya-Allah, faman wajada khairan falyahmadillah. Siapa yang tengok buku dia, catatan dia nanti di hari kiamat semuanya kebaikan, pujilah Allah. Wa man wajada ghaira dhalik, siapa yang mendapati dalam buku dia ada selain daripada amal kebaikan, fala yalumanna illa nafsah, maka jangan blame siapa-siapa melainkan blame yourself. Blame diri sendiri. Sebab apa? Ini kesilapan kita, malaikat tak pernah catat dalam buku kita kesalahan orang lain. Sebab itu di antara kata Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih dalam kitab Makasiful Qulub, Tariq Ahlul Karamah, dalam bab Tariq Ahlul Karamah, jalan ahli-ahli karamat, orang yang mendapat kemuliaan di dunia ni apa? Sebelum dia mati, Allah bagi peluang kepada dia untuk nampak aib diri sendiri, nampak keburukan diri sendiri, duduk seorang-seorang, nampak, ya Allah, teruknya aku. Tak nampak orang lain jahat, nampak kita yang jahat, nampak kita yang lemah, insya-Allah taala. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampai. Allahu Akbar. Ingat nak tutup lah. Ingat nak habis dah. Jadi sebab itulah insya-Allah taala hadirin dan rahmati Allah sekalian, selagi mana kita masih hidup ni, kita kena menganggap ini peluang yang besar Allah bagi dekat kita, kan? Hari ni kita sedang duduk lepak-lepak dekat ruangan ni, rumah ni, masya-Allah. Tapi kita dengar tak, dan kita yakin tak, di bawah tapak kaki kita ni jutaan manusia sedang meraung dan merayu, kan? Rabbirji'un, ya Allah, nak balik ya Allah. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Hari-hari suara ini Nabi dengar.
Ya Allah, kami dah nampak dah alam akhirat, nampak dah azab neraka, azab kubur. Wa sami'na, kami dah dengar suara yang kami tak pernah dengar. Sebab sebelum mati hanya Rasulullah yang dengar. Nabi SAW kata, kenapa aku pulun sangat, aku beria-ria sangat pujuk kamu, ajak kamu masuk Islam, walaupun orang pukul aku, walaupun orang hina aku, ludah aku. Orang anak perempuan Nabi sampai menangis tengok ayah dia dipukul, diseksa, diludah. Sampai Zainab radhiyallahu ta'ala bagi tahu, wahai ayah dia, cukuplah berdakwah. Kami anak perempuan tak sanggup tengok ayah kami begini. Tiap-tiap hari balik ludah-ludah manusia di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi bersungguh-sungguh sangat nak selamatkan kita? Sebab apa Nabi beritahu, wallahi demi Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu benda yang kamu tak tahu. Wa ara ma la tarawun. Aku nampak benda yang kamu tak nampak. Wa asma'u ma la tasma'un. Aku dengar hari-hari benda-benda suara-suara yang kamu tak pernah dengar. Nabi beritahu, ma ra'aitu manzaran qattun illa wal qabru afza'u minhu. Aku tak pernah tengok seumur hidup aku satu pemandangan yang lebih menakutkan melainkan kubur lah. Orang duduk dalam kubur tak mampu nak cerita pada kita semua betapa ngerinya pemandangan dalam kubur, betapa dahsyatnya azab kubur. Semua orang masing-masing duduk seorang-seorang dalam kubur, dalam gelap. Nabi kata, tidak ada hari yang berlalu dalam hidup kamu melainkan kubur menyeru, ana baitud dud, aku rumah yang penuh dengan ulat-ulat. Ana baitul wahsyah, aku rumah kesunyian, kesepian. Wa ana baitut turab, aku rumah yang penuh dengan debu-debu, dengan tanah-tanah. Ini suara yang Nabi dengar hari-hari. Kalau kita dengar suara orang menjerit ni tuan-tuan dalam kubur, malam ni tak lena kita tidur, tak selera nak makan. Ini suara yang Nabi dengar. Nabi tak nak kita susah di hari akhirat. Nabi tak nak kita sengsara dalam kubur. Wallahi, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, lau ta'lamuna ma a'lamu, kalaulah kalian tahu apa yang aku tahu sekarang ni, apa kerisauan yang ada dalam hati aku, apa kebimbangan, la dhahiktum qalilan, kalian akan sedikit ketawa, wala bakaitum katsiran, kamu akan banyak menangis dalam kehidupan kamu di dunia. Wa ma taladztum bin nisa'i al furush, kamu tak akan berseronok lagi dengan isteri kamu di atas hamparan. Wala kharajtum bila sa'udat, kamu akan lari ke hutan-hutan, ke dalam gunung-gunung. Taj'aruna ila Allah, kamu akan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kerana kita tak nampak akhirat, tak nampak pemandangan di alam sana, tak dengar suara itu, sebab itu hari ini Masya Allah susah untuk kita faham bahawasanya dunia ini sementara, akhirat kekal abadi. Kan? Kita datang sekejap je ke dunia, tak sampai satu hari pun umur kita di sini. Kan? Nanti Allah Ta'ala panggil kita di padang mahsyar. Wa yawma nahsyurum, saat kami bangkitkan kamu di padang mahsyar, lam yalbathu illa sa'atan minan nahar, barulah kita sedar rupa-rupanya kita cuma datang beberapa jam saja ke dunia ni. Beberapa jam di waktu tengah hari. Kalau kita tahu waktu tengah hari pukul 11 sampai pukul 3 petang, itulah saja tempoh kedatangan kita ke dunia sebagai tetamu Allah. Allah nak tengok kita ni tuan-tuan. Dalam tempoh ini Nabi beritahu, innamad dunya hulwatun khadira, Allah jadikan dunia ini manis dan hijau. Wa annallahu mustakhlifakum fiha, Allah lantik kamu khalifah sementara di sini. 60 tahun jadi raja, 60 tahun jadi khalifah, 60 tahun jadi bos, 60 tahun jadi suami. Sekejap je tuan-tuan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala beritahu, kata Nabi, fayanzura kaifa ta'malun, Allah sedang menilai apa yang kita sedang buat. Kan? Layak ke kita jadi ahli syurga? Kan? Kita hari ni kalau orang kata kita tak layak, kita marah. Kan? Kau senang-senang kata aku bukan ahli syurga, aku ni nak masuk syurga. Tetapi tuan-tuan, Allah yang nilai kita. Allah yang sedang menilai kita. Allah bagi segala-gala asbab untuk kita berjaya. Allah nak kita berjaya. Allah bagi macam-macam segala nikmat untuk kita berjaya. Kan? Tapi kita tak gunakan nikmat ini untuk kita mencapai kejayaan. Sebab itulah hari ini Masya Allah kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Ada sahabat-sahabat di akhir zaman ini, Nabi dah tak ada. Kan? Kita kena sedar bahawasanya Nabi telah tinggalkan kita 1400 tahun yang lalu. Dan Nabi meninggalkan kita dalam kerisauan, dalam kebimbangan. Siapa nak jaga umat aku? Kan? Nabi beritahu nanti saat Dajjal muncul di tengah-tengah umat ini. Kan? Kalau aku hidup, fa ana hayyiju, aku yang akan berdebat dengan Dajjal, nak buktikan dia bukan Tuhan. Tetapi saat aku dah tak ada di dunia, fallahu khalifati, Allah aku lantik, Allah aku jadikan Allah sebagai khalifah aku, pengganti aku, dan kamu jagalah diri kamu masing-masing. Nabi nak tinggalkan dunia dengan penuh kebimbangan, dengan penuh kerisauan. Sedih Nabi nak tinggalkan umat ini.
Tetapi Allah telah takdirkan umur Nabi cuma 60 tahun, 63 tahun saja. Tapi iblis Allah panjangkan umur dia sampai hari kiamat. Ulama kata kalau Allah panjangkan umur iblis sampai hari kiamat, Allah panjangkan umur Nabi SAW sampai hari kiamat, rasa-rasa ada orang kafir tak dalam dunia sekarang ni? Kalau Nabi ni panjang umur dia sampai hari kiamat, ada orang durhaka pada Allah tak sekarang ni? Ada tak orang tinggalkan solat? Ada tak orang nak lari pada Rasulullah? Semua orang nak duduk dekat dengan Nabi. Lau kana bainanal habib ladana minhul qasi wal qarib. Kalau Nabi hidup sekarang ni, semua orang nak datang dekat dengan Rasulullah. Tapi Allah buat ujian. Kalau kamu betul-betul cinta pada Nabi, Nabi ada pun kamu ikut Rasulullah, Nabi tak ada pun tetap kamu ikut Rasulullah SAW. Jangan kita kata kalau aku lahir zaman Nabi, insya-Allah aku jadi orang hebat, mesti frontliner. Tapi bila kita lahir di akhir zaman, kita belakangkan diri kita dalam semua urusan agama. Sedangkan Allah Ta'ala yang maha bijaksana. Ulama kata dalam perlawanan final ini, pertembungan antara hak dengan batil, competition yang terakhir sekali ini, Allah Ta'ala, kenapa Allah Ta'ala biarkan iblis panjang umur sampai hari kiamat, sedangkan Rasulullah SAW yang nak bawa manusia masuk syurga ni dipendekkan umurnya. Rupanya hikmah yang besar, tuan-tuan. Allah wafatkan Nabi kita kerana nak bagi peluang pemain simpanan macam kita ni sambung kerja Nabi. Kita ni pemain simpanan je. Kalau nak kira front lainnya memang tak layak. Nak jadi Khalid Al-Walid tak layak. Nak jadi Abu Bakar As-Siddiq tak layak kita ni. Nak jadi sahabat paling rendah pun kita tak layak. Sebab itu Allah Ta'ala bagi kita jadi yang terbaik di kalangan umat akhir zaman, supaya nanti bila dihimpunkan di padang mahsyar, Masya Allah, kan, duduk sebelah Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid tunjuk dia punya parut-parut di badan dia, daripada ujung rambut sampai ujung kaki penuh dengan kesan-kesan parut jihad fi sabilillah. Sahabat Nabi Sayyidina Hamzah radhiyallahu ta'ala boleh tunjuk ni jantung saya dirobek-robek, telinga saya dipotong kerana Islam, kerana agama Allah Ta'ala. Kita umat akhir zaman nak tunjuk apa kepada sahabat Nabi? Nak tunjuk apa pada Rasulullah SAW? Pengorbanan kita untuk agama. Dah 60 tahun kita hidup di dunia, seorang pun belum kita bawa masuk Islam. Malu kita dengan sahabat Nabi. Sahabat Nabi Umar bin Al-As radhiyallahu anhu, satu negara diislamkan, Mesir, tuan-tuan. Sayyidina Uqbah bin Nafi' radhiyallahu anhu, 3 buah negara diislamkan, Morocco, Tunisia, Algeria. Sampai dilepas diislamkan 3 buah negara, diterjun dalam laut, sampai kuda dia paras, air laut paras dada kuda dia, dia angkat tangan ke langit, Allahumma syahid, ya Allah, kami jadikan engkau sebagai saksi. Kami tunaikan amanah yang kami terima daripada Nabi kami. Nabi kami minta kami sampaikan Islam ke hujung dunia. Hari ini kami dah sampai ke Maghrib, tempat terbenam matahari. Hari ini ya Allah, aku jadikan engkau sebagai saksi. Kami berhenti di sini bukan kerana laut sebagai halangan. Sahabat Nabi dalam berdakwah, laut, padang pasir, hutan belantara bukan halangan untuk mereka sampaikan Islam kepada orang lain. Demi Allah, kalau kami tahu di sebalik laut ini masih ada seorang di kalangan hamba Allah yang masih belum beriman kepada Allah, kami akan terus pacu kuda ini sehingga akhirnya tak akan tinggal seorang pun yang tak beriman kepada Allah hidup di atas muka bumi ini. Sebab itu tuan-tuan, sahabat Nabi beritahu kepada tabi'in, kalau kami hidup zaman sekarang, zaman kamu ini, tak ada seorang pun yang kufur pada Allah. Tapi kita hari ini, Masya Allah, Allah Ta'ala lepaskan amanah agama ni kepada kita. Nak tengok kita yang belajar-belajar di akhir zaman ni, kalau kita bangkit buat kerja dakwah, tuan-tuan, bangun buat kerja agama, sebenarnya Allah bagi pahala lebih besar daripada pahala yang Allah bagi kepada para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW ceritakan kepada para sahabat, umat akhir zaman, kalau mereka berdakwah, mereka berkorban, bermujahadah, macam mana kamu berkorban untuk agama pada hari ini, Allah Ta'ala nak bagi kepada mereka ajru khamsina rajulan minas sahabah, pahala 50 orang para sahabat Nabi SAW. Hadis ni hadis sahih, tuan-tuan. Sahabat Nabi dengar, ya Rasulullah, betul ke umat akhir zaman dia buat kerja Nabi, berdakwah, berkorban untuk agama, sebarkan Islam, Allah bagi dia pahala 50 orang para sahabat? Kita fikir pun tak masuk akal. Pahala Abu Bakar kita dapat, pahala Sayyidina Umar kita dapat, pahala Sayyidina Ali kita dapat. Masya Allah, sahabat Nabi tanya, ajru khamsina rajulan minhum am minna ya Rasulullah?
pahala 50 orang laki-laki di kalangan mereka ataupun di kalangan kami ni. Rasa tak logik. Sahabat Nabi punya pahala dapat dalam akaun umat akhir zaman. 50 orang pula tu. Kalau dapat pahala Sayyidina Bilal seorang pun cukup dah masuk syurga, tuan-tuan. Maka Nabi kata ajrul khamsina rajulan minkum. Mereka akan dapat pahala 50 orang laki-laki di kalangan kamu. Masya Allah. Kalau kita berjuang bersama-sama, isteri kita bagi sokongan, anak kita sekali, keluarga kita sekali. Hebatnya Rasulullah ni kenapa, tuan-tuan? Nabi sendiri sebagai da'i, isteri-isteri Nabi pun sebagai da'iyah, anak perempuan Nabi pun sebagai pendakwah, dan juga menantu Nabi pun pendakwah, ibu bapa mentua Nabi pun pendakwah, sahabat-sahabat Nabi semuanya pendakwah. Semua Nabi dia orang keliling dia semua pendakwah. Maka akhirnya Masya Allah, Nabi kata apa sebab Allah bagi pahala yang begitu besar kepada umat akhir zaman ni? Kenapa? Mereka ni tak ada siapa nak bimbing mereka, tak ada siapa nak bagi sokongan kepada mereka dalam mereka menyebarkan Islam di akhir zaman ini. Memang betul, tuan-tuan. Ingat, senang kita nak berdakwah sekarang di akhir zaman. Siapa nak guide kita, siapa nak sokong kita, siapa nak bagi kita semangat, tuan-tuan. Sebab itulah hari ini kita sama-sama berjemaah, bersama-sama bersahabat. Mudah-mudahan dengan persahabatan ini Allah Ta'ala bagi semangat dekat kita. Bukan senang nak berhijrah kalau seorang-seorang, tapi kalau berhijrah bersama-sama macam sahabat Nabi, jadi satu kekuatan, satu semangat. Ada peluang kita bawa isteri kita ke jalan Allah Ta'ala, bawa anak-anak kita. Kita akan dapati satu hari nanti sebelum kita mati, tuan-tuan, Allah sejukkan mata kita, Allah bahagiakan kita. Bahagia seorang suami apa, tuan-tuan? Bila dia tengok di tengah malam isteri dia pukul 3 pagi bangun tahajud, menangis dalam sujud, tuan-tuan, untuk didik anak isteri kita, keluarga kita sungguh-sungguh. Kan, di akhir zaman kita kena selamatkan mereka. Kan, bawakan majlis-majlis agama dalam rumah tangga kita, wujudkan majlis ta'lim dalam rumah tangga kita, didik anak isteri kita, kan, Masya Allah, dengan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Didik mereka menutup aurat dengan sempurna, didik mereka dengan solat berjemaah di awal waktu, didik mereka dengan hidup sederhana, didik mereka semua insya-Allah dengan sunnah baginda, cinta Allah dan Rasul. Mudah-mudahan Allah SWT berkati kehidupan kita di dunia dan di akhirat insya-Allah. Boleh ikut Datuk, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan insya-Allah, lepas isyak ni tak boleh panjang-panjang sangat. Jadi mudah-mudahan Allah SWT pilih kita, Allah pelihara kita, Allah SWT pelihara tuan rumah kita insya-Allah. Dan anak-anak mereka, isteri mereka, rumah tangga mereka, Allah pelihara, Masya Allah, dan harta benda, dan bahkan Allah Subhanahu Wa Taala akan himpunkan mereka dalam pintu gerbang syurga Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah Allah Taala berkati kita semua insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadri wa miqdaril 'azim. Ya Allah, Tuhan kami berterima kasih ya Allah kepada Engkau di atas segala nikmat yang Kau bagi pada kami ya Allah. Sungguhnya ya Allah, kami hamba-Mu yang sebenarnya tak layak untuk terima nikmat-nikmat ini ya Allah, tetapi di atas kasih sayang-Mu yang sangat dalam kepada kami ya Allah, kami tahu tak ada siapa yang lebih sayang kepada kami lebih daripada Engkau ya Allah. Dalam kehidupan kami di dunia ya Allah, saat kami lalai kepada Engkau pun Engkau tak lupa kepada kami ya Allah. Engkau tetap bagi kemuliaan demi kemuliaan kepada kami ya Allah. Kau tutup dosa-dosa kami ya Allah, sehingga kawan-kawan keliling kami tak tahu yang kami ini tidak baik ya Allah. Kerana Engkau sungguhnya Tuhan yang maha penutup segala keburukan ya Allah. Tutuplah aib kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Jangan Engkau malukan kami di pada mahsyar nanti ya Allah. Kami malu untuk amalan kami dipaparkan di hadapan seluruh makhluk nanti di hari kiamat. Kami malu andai kata dosa-dosa kami dipaparkan depan Nabi kami Muhammad SAW ya Allah. Kami malu andai kata dosa-dosa yang kami buat anak isteri kami tahu ya Allah. Kami tak sangat malu andai kata seluruh dunia tahu kesalahan kami ya Allah. Oleh itu sebelum kami mati ya Allah, Kau padamkanlah jejak-jejak dosa kami ya Allah. Padamkan dosa-dosa kami dalam buku catatan amal kami ya Allah. Tukarkannya dengan kebaikan-kebaikan ya Allah, dengan amal-amal soleh ya Allah. Pimpinlah hati kami ya Allah untuk kami berhijrah ya Allah, untuk kami mendapat hidayah daripada Engkau ya Allah. Sungguh tanpa bimbingan daripada Engkau ya Allah, kami semua tak akan berjaya ya Allah. Pimpinlah kami sebagaimana Kau pimpin para sahabat baginda sallallahu ya Allah. Peliharalah kami semua sebagaimana Kau pelihara para sahabat ya Allah. Kami hamba-Mu yang lemah ya Allah,
Pandanglah kami semua dengan pandangan kasih sayang dan rahmat-Mu ya Allah. Kami tahu Engkau sangat mencintai dan menyayangi kami ya Allah. Sebab itulah kami buat silap pun Engkau tidak azab kami ya Allah. Bukan kerana kami selamat ya Allah, tetapi kerana Engkau sayang kepada kami ya Allah. Kami yang tak faham kasih sayang Engkau selama ini kepada kami ya Allah. Maafkan kami lemah dalam beribadat kepada Engkau ya Allah. Maafkan kami malam-malam kami tak bangun beribadat kepada Engkau ya Allah. Maafkan kami kerana kurang berdoa kepada Engkau ya Allah. Maafkan kami kerana kurang berzikir kepada-Mu ya Allah. Maafkan kami kerana kurang baca Quran ya Allah. Maafkan kami kerana kami tak bawa nikmat ini untuk dekatkan diri kami kepada Engkau ya Allah. Maafkan kami kerana kami lupakan Rasulullah SAW ya Allah. Maafkan kami banyak lupakan sunnah Nabi ya Allah. Kami lupa tanggungjawab orang Islam di akhir zaman ya Allah, untuk sebarkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW ya Allah. Maafkan kami ya Allah, pimpinlah kami ya Allah, didiklah kami ya Allah, islahkan kami, tarbiyahkan kami ya Allah, sebagaimana Kau didik para sahabat Nabi SAW ya Allah. Mereka juga insan biasa seperti kami ya Allah. Kami juga nak berjaya seperti mereka ya Allah. Kami juga nak redha seperti mereka dapat redha-Mu ya Allah. Oleh itu ya Allah, Kau bimbinglah kami ya Allah, didiklah kami dapat ikut jejak langkah sahabat-sahabat Nabi kami SAW ya Allah. Kami nak dibangkitkan di pada masa bersama dengan mereka ya Allah. Kami nak dibangkitkan di pada masa bersama dengan Nabi SAW ya Allah. Untuk itu sebelum kami mati ya Allah, campakkan cinta Allah dan Rasul ke dalam diri kami ya Allah. Campakkan cinta dan harga kepada sunnah Nabi dalam diri kami ya Allah. Selama ini kami tak nampak nilai sunnah Nabi lebih berharga daripada 7 tala langit dan bumi ya Allah. Nilai sunnah Nabi lebih berharga daripada arasmu ya Allah. Sungguhnya kehidupan suci murni Nabi kami sangat berharga ya Allah. Pilihlah kami ya Allah untuk mengikuti jejak langkah Nabi kami ya Allah. Bimbinglah anak-anak kami dapat ikut sunnah Nabi ya Allah. Bimbinglah isteri kami dapat ikut sunnah baginda SAW ya Allah. Dan juga amalan para sahabat, terutama isteri-isteri Nabi kami Muhammad SAW ya Allah. Ya Allah, hidup kami sementara ya Allah. Mungkin esok lusa kami akan pergi menghadap Engkau ya Allah. Kami nak menghadap Engkau dalam keadaan sempurna ya Allah. Dalam keadaan dosa kami telah terampun ya Allah. Kami nak menghadap Engkau dalam keadaan Engkau redha kepada kami ya Allah. Dalam keadaan Engkau terima kepulangan kami ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, andai kata esok lusa kami pergi ya Allah, tinggalkan dunia ini Allah, Kau gembiralah dengan kami, terimalah kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami tak buat yang terbaik dalam kehidupan kami di dunia, sedangkan umur kami cuma satu kali saja peluang yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Bila taufik hidayah kepada kami ya Allah, sebagaimana Kau bagi taufik hidayah kepada orang-orang soleh ya Allah. Bagilah kami kekuatan untuk berdamping dengan orang-orang soleh ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami lemah, kami dhaif ya Allah. Bila kekuatan pada kami, campakkan kasih sayang antara kami ya Allah. Bahagiakan rumah tangga kami ya Allah. Jadikan rumah tangga kami seperti syurga ya Allah. Rumah tangga yang penuh dengan sakinah, mawaddah dan rahmah ya Allah. Ya Allah, peliharalah kami di akhir zaman daripada segala fitrah ya Allah, terutama segala fitrah Dajjal la'natullah alaihi ya Allah. Tak ada siapa boleh selamat tanpa pertolongan daripada Engkau ya Allah. Bila taufik kepada kami untuk menghidupkan amal-amal dan rumah tangga kami ya Allah, terutama dapat baca surah Kafi ya Allah dalam selepas isyak ya Allah, sebelum kami tidur ya Allah. Dapat khatamkan Al-Mulk dengan As-Sajadah ya Allah. Tiap-tiap malam izinkan kami untuk bersujud kepada Engkau ya Allah, bertahajud kepada Engkau ya Allah. Banyak air mata yang kami nak alirkan, air mata taubat kami ya Allah di hadapan Engkau ya Allah. Permudahkan kami di siang hari membaca Quran ya Allah, di siang hari untuk berpuasa ya Allah, di siang hari untuk bersedekah ya Allah. Ya Allah, kami andai kata kami tak ada nanti ya Allah, jadikan anak-anak kami ya Allah anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah, akan mendoakan untuk kami ya Allah, akan hantar pahala untuk kami ya Allah, yang akan risau tentang kami di sana ya Allah. Kami takut nanti kami mati, anak-anak kami lupakan kami ya Allah, isteri kami lupakan kami ya Allah, kerana di dunia ya Allah kami tidak ajar mereka dengan agama ya Allah. Ya Allah, permudahkan segala urusan kami di dunia dan akhirat ya Allah. Permudahkan kami ya Allah untuk berselawat kepada Nabi kami setiap hari ya Allah, sekurang-kurangnya 1000 kali ya Allah, untuk selawat kepada Nabi kami dengan selawat yang sebanyak-banyaknya ya Allah. Berzikir kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, satukan hati umat Islam di akhir zaman ya Allah. Satukan hati pemimpin dan rakyat ya Allah. Satukan hati alim ulama kami ya Allah. Satukan hati orang awam ya Allah. Satukan hati suami isteri ya Allah, anak-anak kami ya Allah, adik-beradik kami ya Allah. Satukan hati masyarakat kami ya Allah. Satukan hati seluruh umat Islam di seluruh alam ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami kalau boleh ya Allah, setiap hari Isnin dan Khamis kami nak gembirakan hati Nabi kami SAW ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami Ramadan dah dekat, permudahkan kami mengharungi bulan Ramadan dengan sempurna ya Allah. Jangan kami lemah baca Quran di bulan Ramadan ya Allah. Ya Allah, pilihlah kami mati dengan husnul khatimah, matikan kami dengan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rabbana taqabbal minna du'ana wa hajatana wa a'malana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Maulana da'um fiha subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.